أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم. وقال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. Rawahu Tabrani an Abi Musa. Yang saya hormati seluruh ahli jawatan kuasa dan para petugas Masjid Al-Kautsar, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, ashabul fadilah, tuan-tuan ustaz, tuan-tuan haji, perempuan hajah, saudara-saudari, sahabat-sahabat sidang hadirin dan para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita rafaqkan serta panjatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sekali lagi telah menganugerahkan nikmat pertemuan yang berharga dan amat besar artinya kepada kita pada malam ini. Sekali lagi, pada setiap hari Selasa malam Ahad kita bertemu untuk meneruskan perbincangan daripada kitab Hadis Arba'in Tarbawiyah ataupun refleksi 40 hadis berkaitan dengan muwasafat tarbawiyah. Dan kita masuk kepada perbincangan yang keempat pada malam ini, tuan-tuan, di bawah tajuk kegembiraan dan kesedihan sebagai parameter keimanan. Kita nak lihat dan kita ingin memahami keimanan yang ada dan bertapak di dalam hati dan jiwa kita ini bisa diukur. Ianya boleh disukat dan dinilai. Kerana itulah Nabi SAW menyebutkan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman ini ada ketika dia yazid, ada ketika dia bertambah, naik grafnya, dan ada ketika yanqus, dia akan kurang dan menurun pula grafnya. Maka inilah yang kita nak tengok, apa yang boleh kita jadikan sebagai panduan, apa yang boleh kita jadikan sebagai kayu ukur ataupun parameter dia untuk melihat tahap keimanan yang ada di dalam jiwa dan hati kita. Maka sepotong hadis Rasulullah SAW yang ingin kita tekuni pada malam ini, riwayat daripada Imam Tabrani daripada Abi Musa Al-Ash'ari. Nabi SAW bersabda, man sarrathu hasanatuh wa sa'athu sayyi'atuh fahuwa mu'min. Yang bermaksud, sesiapa yang bergembira di atas kebaikan, sesiapa yang merasa seronok di atas perkara baik, perkara kebajikan yang dia buat, dia rasa seronok di atas peluang melakukan kebaikan dan juga amal soleh tersebut, terpancar kegembiraan, terpancar rasa seronok dan gembira dia, diberikan nikmat dan peluang untuk melakukan perkara itu. Dan sesiapa pula yang merasa sedih di atas keburukannya, maka yakinilah, saksikanlah bahawa dia adalah seorang mukmin. Tapi bagi tips yang mudah, kita ni bahasa mudah dia, kalau kita rasa seronok dengan benda baik yang kita buat, rasa seronok dengan sembahyang yang kita lakukan, boleh puasa sunat kita rasa puas pada hari itu, boleh menyumbang
RM1, RM2 ataupun 50 sen dalam mana-mana tabung kebajikan, boleh infak kepada mana-mana persatuan ataupun orang miskin, kita rasa puas, kita rasa gembira, bersyukur banyak-banyak kepada Allah. Tuan-tuan, itu tanda iman subur dalam diri kita. Itu satu. Dan kalau kita rasa sedih, rasa terpukul, rasa kecewa, rasa berat hati dan lidah bila lakukan satu kesalahan, kita rasa macam sedih, kita rasa macam dunia ini sempit dengan kita, buat apa pun tak selesa, buat apa pun rasa tak puas. Itu tanda, tuan-tuan, kita bersedih di atas maksiat yang kita lakukan. Itu tanda iman semakin subur dalam hidup dan diri kita. Jadi kita kena cek sekarang ni, kita rasa apa? Selama ni kita buat baik, kita rasa apa? Setengah orang bila dia tinggal semayang, dia tak rasa apa-apa. Dia dah tinggal semayang subuh, jaga-jaga, dia kata lewat dah, hantam tidur lagi kan? Jam 10 baru bangun. Hari Minggu juga ini, Tuhan faham aku sibuk kan, 5 hari sudah kerja ini bilang kan? 5 hari dah kerja, hari Sabtu lah, hari Ahad lah mau tidur lebih sikit. Biasa bangun jam 5, jam 5.30 bangun ini, kasih can lah bang. Tak rasa feel sedih pun, bahkan dia rasa okey sih. Tuan-tuan, itu ada masalah. Tapi bila kita rasa, saya jumpa satu kawan baru ni, dia kata, Ustaz, dia kata aku ni jadi driver, bos aku mau ke airport, janji awal, tapi tiba-tiba bos datang lambat. Saya pun tunggu bos. Bos sampai ketika itu azan Isya. Bos dia sampai ketika itu azan Isya. Dia berbelah bahagi ni, nak sembahyang Isya di awal waktu ke, ataupun nak hantar bos dulu, nanti balik baru sembahyang. Dia fikir-fikir balik, kalau pergi dalam keadaan tidak sembahyang di awal waktu, rugi sudah aku ini. Kalau balik pula nanti dengan jam di Batu Lima apa semua, sampai rumah jam 10, tak larat sudah. Last kali dia pun ambil keputusan sembahyang juga dia. Sembahyang pula dalam keadaan tidak sempurna. Dia rasa terpaksa speed, terpaksa dia 5. Baca pun baca Fatihah cepat-cepat, baca surah pun bacalah pendek, tapi hati ni bos keluar sudah kan, tengok jam lagi, tengah sembahyang kan. Dia rasa tak seronok, tapi semayang juga. Habis 4 rakaat, selesai bagi salam, start kereta pergi ke airport. Dia pergi airport, tuan-tuan, minggu lepas, hari Sabtu lepas. Jumpa saya hari Jumaat kemarin ni, masih lagi dihantui rasa bersalah. Masih lagi rasa, Ustaz, Tuhan terima ke tidak sembahyang aku buat? Tuhan, macam manalah penerimaan Tuhan? Aku sembahyang kelam kamu, sembahyang bacalah Fatihah tu, bacalah surah tu, tapi tak rasa macam mana biasa. Tuan-tuan, ada orang yang sebegitu di luar sana. Saya tengok dia, saya yakin iman subur dalam hati dia, iman bertapak kemas dan kejam di dalam jiwa dan sanubari dia. Itu dia. Kita, itu nilai iman, manisnya iman, halawahnya yang dia rasa. Sampai dia benda begitu pun dia rasa macam tak senang, dia rasa macam tak puas. Dalam tempoh 1 minggu tu, dia berfikir-fikir tentang ibadah dia pada malam. Berbeza dengan manusia lain yang langsung tak pernah peduli tentang mutu dan kualiti ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang kita nak tanam dan kita nak bincangkan pada malam ini, tuan-tuan. Nabi sebut sesiapa yang bergembira atas kebaikan yang dia pernah buat, dan dia rasa sedih yang sangat-sangat di atas kejahatan dosa yang pernah dilakukan, saksikanlah fahuwa mu'min, dia adalah seorang mukmin yang sebenar. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan daripada Imam At-Tabrani, dihasankan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Jami'us Saghir. Tanya hadis ini, tuan-tuan, hadis yang cukup kuat untuk kita jadikan sandaran di dalam kehidupan kita, di dalam usaha kita meningkatkan mutu dan kualiti keimanan kita, insya-Allah. Muslimin dan hadirin yang dimuliakan, tadi saya sebutkan bahawa
iman kita ini adalah satu benda yang boleh kita ukur, yang kita boleh sukat, yang kita boleh tengok tinggi, yang kita boleh tengok rendahnya. Dalam kehidupan kita seharian ini, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan beberapa kayu ukur, perimeter yang boleh kita jadikan sandaran dan kaedah untuk kita uji dan tengok sejauh mana tahap keimanan kita. Yang pertama, selain daripada rasa ataupun emosi yang kita sebutkan tadi, yang boleh kita jadikan kayu ukur untuk tahap keimanan kita ialah sejauh mana amalan yang dilakukan oleh anggota badan kita. Sejauh mana amalan yang dilakukan oleh tubuh badan kita, yang dilakukan oleh tangan kaki kita, sebanyak mana amalan kesalihan dan ketaatan yang dibuat, itu merupakan kayu ukur keimanan. Sebab al-iman laisa bitamanni. Iman ni tuan-tuan bukan sekadar angan-angan kosong, aku beriman, aku iman, tak. Kan, walakin ma waqqara fil qalbi. Yang kata iman ni suatu yang diikrarkan, tetap jazam dalam hati. Wa saddaqahul amal, dan dibuktikan dengan amal. Itu iman. Maka sebab itu Nabi SAW pernah sebut dalam sepotong hadis yang diriwayatkan daripada Imam Ahmad, apabila kamu melihat seseorang itu selalu datang ke masjid, aktif kehidupannya di masjid, apa-apa urusan pun dia akan pastikan hidup dia bermula di masjid dan ending nanti di masjid. Kalau tak boleh datang 5 waktu pun, ada waktu-waktu tertentu dia pasti akan usahakan untuk datang ke masjid juga. Berarti orang ini menjadikan rutin dia ke masjid sebagai suatu kemestian harian. Tuan-tuan, Nabi kata, saksikanlah bahawa dia adalah seorang yang beriman. Nak pergi ke masjid ni mesti menggerakkan tubuh badan kita. Nak melangkah tangga Masjid Al-Kausar yang sebanyak 33 anak buah itu, kalau kaki tak bergerak, nak sampai bagi kita di atas. Kalau setakat langkah pun, duduk depan tu saja, dekat tong tu saja, tak lagi langkah soft tadi, tak sampai kita di depan. Mesti dibuktikan dengan kesungguhan amal. Sudahlah bergerak daripada rumah, parking jauh lagi, jalan kaki lagi, sakit kaki lagi, semua itu dibuktikan dengan amalan. Maka lagi banyak amalan yang dikerjakan oleh anggota badan kita, tuan-tuan, makin tinggilah nilai keimanan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah Taala tidak sia-siakan amalan yang dilakukan oleh tubuh kita. Sebagai rangsangan, sebagai galakan, disebutkan dalam sepotong hadis yang lain, setiap langkahan kaki kita ke masjid itu dinilai pahala. Tambah satu pahala, tingkat satu darjat, ampun satu dosa. Satu langkah. Balik nanti begitu pula, kan? Diberikan ganjaran yang cukup istimewa di sisi Allah. Sebab Tuhan nak bagi tahu, amalan yang kita lakukan ini, tuan-tuan, merupakan kayu ukur untuk keimanan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, iman kita ini juga, tuan-tuan, bisa dilihat dan dinilai menerusi ucapan lisan. Kita boleh tahu orang ni iman dia tinggi ataupun rendah, percaya daripada Allah tinggi ataupun kurang, ingat dia banyak ataupun sikit kepada Allah berdasarkan ucapan lisan yang keluar daripada mulut dia. Sebab tanda sifir kita mencintai sesuatu, lidah akan sering menyebut pasal dia. Kita bilang kita kasihkan GF kita, GFF, girlfriend forever, betul? Biasa BFF kan? Saya tambah pada ni GFF, girlfriend forever. Sayang pada dia ni, bukti kata sayang apa? Kan kita sentiasa tunjuk kata kita sayang dengan dia dengan ucapan. Tak boleh bercakap dengan mulut, telefon, kredit habis. Tak boleh nak call, mesej je. Sekarang ni ada WhatsApp lagi. Nah, WhatsApp lagi. Tak. Ada smileys lagi. Kan, dan sebagainya.
Tanda kata kita sayang, kita kasih, kita sentiasa sering sebut dia. Maka kalau kita kata kita sering ingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda kita banyak selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bilang kita sering mengingati Allah, kasih sayang kita kepada Allah, kita sering menyebut namanya dan sering bertahlil mengingati keagungan dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Afdhal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah sebaik-baik zikir adalah ucapan la ilaha illallah. Itu yang sentiasa bermain di lidah, yang bermain di mulut, membasahi lidah kita, tuan-tuan. Itu bukti dan tanda iman kita kuat dan dibuktikan dengan ucapan lidah. Maksudnya bila lidah kita sentiasa sibuk dengan perkara zikrullah, sentiasa sibuk bercerita tentang nikmat Allah, sentiasa sibuk cerita pasal ayat Quran, kefahaman kita tentang hadis dan sebagainya, dia akan menyempitkan ruang untuk kita cerita yang lain-lain. Seolah-olah tak ada masa dan tak ada ruang sudah untuk kita berbicara soal-soal yang tidak mendatangkan pahala bagi kita. Kerana itulah Nabi SAW memberi ingatan keras kepada sebahagian daripada sahabat yang tidak mengindahkan kayu ukur keimanan dari sudut ucapan lidah ini. Salah satu Nabi kata, kamu nak tengok orang itu beriman dengan sempurna atau tidak, tengok sejauh mana penghayatan dia dalam memberi salam sesama orang Islam yang lain. Satu sunnah yang sekarang ini ditinggalkan. Yang Nabi kata semakin dekat dengan akhir zaman, orang akan melupakan sudah sunnah memberi salam. Sunnah memberi salam hanya akan diberikan, hanya akan sampai kepada orang yang dia kenal sahaja. Yang bukan geng dia, yang dia tak kenal, angkat tangan saja. Itu pun kalau dia ingat mau angkat tangan. Dan sekarang berlaku ke tidak tak? Berlaku. Kita jumpa member pun, kalau member rapat angkat dua-dua lagi, artinya memang okey lah tu, very good lah. Kadang-kadang baik sikit lagi angkat dua-dua belah tangan, sambil kontrol steering tu angkat dua-dua belah tangan. Kalau motor jangan buat lah. Gitu. Sedangkan Nabi kata ufsus salam bainakum, sebarkanlah salam sesama kamu. Antara tanda dekat dengan akhir zaman, Nabi kata orang hanya akan beri salam kepada orang yang dia kenal, ataupun dia mengikut budaya agama lain yang memberi salam just dengan isyarat saja. Dan sekarang pun jadi syarat bagi salam. Kadang-kadang tapi okay, bosku, kadang-kadang macam-macam gaya, yang semua itu jauh daripada sunnah Nabi SAW. Jadi kita sebenarnya, tuan-tuan, nak ukur keimanan macam mana, dari sudut itu pun kita dah jauh daripada sinaran sunnah Nabi yang sepatutnya. Di zaman Nabi pun Nabi ingatkan, jangan kamu abaikan tentang soal memberi salam ini. Bila orang tu bagi salam, berarti orang itu adalah orang Islam, maka kena layan dia sebagai seorang Islam dan jangan kamu apa-apakan dia. Dalam kitab kita ini, tuan-tuan, menceritakan akibat daripada sahabat yang tidak mengendahkan kepentingan salam. Ya, diriwayatkan bahawa sekelompok kaum muslimin, mereka geng kaum muslimin ni, tentera-tentera Islam ni, berada di satu jalan, berkumpul di orang ini. Tiba-tiba datang seorang lelaki yang membawa harta rampasan perang. Kisah ini berlaku di sebuah negeri bukan Islam. Tentera Islam masuk, jadi tentera Islam sudah berada dalam negeri tersebut. Geng-geng tentera ni duduk di satu tempat, berkawal di situ. Tiba-tiba satu orang penduduk asli tempat tu limpas kawasan sekatan tadi. Bila dia limpas di kawasan ataupun kawalan keselamatan tadi,
dia pun ucap salam kepada sahabat-sahabat ni. Sahabat tak kenal, sahabat ingat sahabat jam dia ni bukan geng tentera yang Nabi kirim sekali daripada Mekah, tidak. Dia ni adalah penduduk asal kampung itu, penduduk asal tempat itu. Jadi dia dibawa bersama-sama dengan dia beberapa barang yang mewah-mewah, barang yang bersifat harta rampasan. Bila dilepas pos kawalan, dia pun bagi salam kepada sahabat-sahabat yang bertugas di situ, yang berkawal di situ. Artinya orang tadi dia menzahirkan keislamannya. Selama ni orang tak tahu kata dia Islam, tapi oleh sebab dia nak bagi isyarat tanda kata dia Islam, dia bagi salam lah pada geng-geng sahabat yang sedang berkawal di tempat itu. Dia ingat dengan bagi salam itu selamatlah. Islam ini syarat tanda dia aku bagi salam, kan? Rupanya andainya Malaysia, bila dia bagi salam pada tempat itu, sahabat-sahabat yang dengar ini kata, ini bukan geng kita. Apa hal pula dia bagi salam? Ini mesti dia cuba untuk menyembunyikan sesuatu daripada kita, kan? Ini mungkin alas sahabat berandaian begitu. Sahabat kata ni mungkin dia ni menyamar ke apakah, sebab nak bagi tahu kata dia Islam supaya kita tak bunuh dia, dia beri salam pada kita. Dia orang tahan dia ni, akhirnya dia orang bunuh dia dan ambil rampasan perang. Kan? Ambil rampasan perang yang dia bawa, pedang dia, baju dan sebagainya, dia orang ambil. Dan kes itu tuan-tuan sampai kepada Nabi SAW. Sampai kepada Nabi, Nabi tak kata apa, hingga turun ayat daripada surah An-Nisa ayat 94, ya ayyuhallazina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'minan tabtaghuna 'aradal hayatid dunya fa'indallahi maghanimu katsirah kadzalika kuntum min qabl famanallahu 'alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah,